Sekarang ni task. Okay, tak boleh sebab dah start record ah. Okay guys, so untuk hari ni kita akan sambung subtopik yang ketiga, which is isomerism. Okay, so what is isomerism? Isomerism is the existence of compound with the same molecular formula but different arrangement of atom. Maksudnya, sekejap ni kena putar. Okay, guys. Dia freeze dekat skrin ni tu. Okay, this one. Okay, so basically isomerism adalah the existence of a compound with the same molecular formula but different arrangement of atom. So maksudnya contoh kita ada dua compound. Okay, formula dia sama tapi susunan atom tu tak sama. So that is the isomerism. Okay, so isomers. Isomers pula adalah the different compounds that have same molecular formula. Ini tertinggal lah. Tambah sikit. But different in arrangement of atoms. Okay, so apa beza isomerism dengan isomer? Isomerism ni adalah tentang kewujudan. Okay, isomers tu adalah benda yang wujud tu lah. Okay, so lepas ni, once kita jumpa compound yang mempunyai molecular formula yang sama, madam akan sebut dia sebagai isomer. Okay, isomer. So, kita ada 3 jenis isomer. Okay, the first one is chain isomer. Okay, second one positional isomer. The third one is functional group isomer. So kita akan tengok satu demi satu lah. So let's have a look at the chain isomer first. So chain isomer adalah isomers that differ in carbon skeleton ataupun different carbon chain. So they have the same functional group and same homologous series. Okay, kita tengok. Homologous series ni kita recap balik. Homologous series adalah a group of compound that is differ by a CH2 group. Okay, homologous, the same compound in same homologous series, have the same functional group, same chemical properties, and we call them as a homolog. Ingat balik, madam bagi contoh sebelum ni, madam bagi propane and butane. Ini contoh compound in the same homolog series. Okay, mereka adalah type of compound yang sama, which is alkane, tetapi mereka berbeza dengan bilangan CH2 group. Okay, so ini contoh kita ada. Okay, so mulai dari sekarang awak dah kena familiarize yourself with alkane. Ingat balik, recap balik. Kalau ada satu carbon, kalau satu carbon, methane. Okay, 2 carbon, ethane. 3 carbon, propane. 4 carbon, butane. 5 carbon, macam tak terdekat macam rasa ni, pentane. And so on. Okay, so ini adalah homologs of alkane. Okay,
Madam tak tahu you guys hafal macam mana dekat sekolah. Kalau sekolah madam dulu, sampai sekarang madam ingat kita nak hafal daripada 1 khabar sampai 10 kan. So, meeting tu malam, esok, peacock bibi. Peacock bibi ni adalah 2 orang yang selalu fly masa madam ke asrama dulu. Nama dia Peacock, kita panggil. Peacock bibi plan. Okay, lepas tu kan ada 6 kan. Hexane, heptane, octane, nonane, decade. So, malam esok Peacock bibi plan hendak halang orang nak dating. Contohlah, itu yang madam ingat sampai sekarang. Okay, so you memang kena hafal daripada 1 karbon sampai 10 karbon. Okay, next kita tengok contoh homologs of alcohol. So cuba awak tengok, functional group semua sama. Sebab itu kita boleh panggil dia adalah homolog series. Okay, so kalau 1 karbon metanol, 2 karbon etanol, 3 karbon propanol, 4 karbon butanol, 5 karbon pentanol and so on lah. So this is the homologs for alcohol. Okay, so kita tengok contoh. Write the structure for all possible isomers for hexane. Okay, draw the isomer with the longest unranged. Okay, dia nak suruh kita lukis all possible isomers of hexane. So dia bagi formula. So tugas awak adalah untuk lukis dia punya structure. So tips number 1 adalah to draw isomer with the longest unbranched open chain. Unbranched tu tak ada branch lah. Okay, dia straight sahaja. So contoh kita ada 6 karbon. So 1, 2, tak payah buat lagi bond. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Straight chain. Tak perlu letak atas, tak perlu letak bawah. Straight sahaja. Okay, lepas tu letak covalent bond. Okay. Lepas tu C6H14 kan. So maksudnya this compound adalah daripada nama pun kita tahu dia adalah alkane. So kalau alkane, compound tu memang hanya ada C and H only. Okay, so the structure of alkane adalah, okay, you nak buat condense boleh. You nak buat expanded pun boleh. Okay, kalau buat expanded macam ginilah. So next, draw all the hydrogen attached to the carbon. So this is the hexane. Okay, so this is the hexane. Ataupun kalau tak nak buat dalam bentuk expanded, you can write as a condensed structure. So CH3, CH2, 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 CH3. Okay, it's up to you nak draw as a expanded or condensed. Okay, next. Itu isomer yang pertama. Okay, madam bagi hint dekat sini ada 5 isomer. Maksudnya kat sini ada 5 compound yang mempunyai molecular formula yang sama. 5. Ini baru 1. Okay. Yang kedua, we shorten the carbon chain. Okay, we shorten the chain by 1 carbon and make methyl side chain at carbon number 2. Okay, tadi kita ada 6 kan yang paling panjang. So sekarang kita pendekkan dia jadi 5. Kita pendekkan carbon chain tu, we shorten the carbon chain. So that from 6 to 5. So satu lagi pergi mana? Kita letak dekat carbon number 2. Okay, we put at carbon number 2. So the rest we fill in with hydrogen. Okay, methyl ni adalah CH3 group.
dia berasal daripada methane. Kalau methane CH4, methyl is CH3. So basically this is the second compound. Okay, so cuba awak kira dia punya bilangan karbon dan hidrogen sepatutnya masih sama. Okay, sepatutnya C6H14 juga. Okay, so sekarang ni sepatutnya awak dah nampak beza lah between compound number 2 and compound number 1. Compound number 1 tidak ada branch. Compound number 2 ada branch. Okay, so next. Okay, sekarang ni medium campur expanded dengan condensed. Okay, tak apa ke campur medium? Okay, tak apa kalau soalan tidak spesifik. Okay, kalau soalan spesifik, contoh by using expanded structure, by using condensed structure, then you draw accordingly lah. Okay, so next, we shift the methyl group to the next carbon and see if the new compound is formed. Okay, sekarang ni kita akan gerakkan dia. So 1, 2, 3, 4, 5. So tadi kan methyl dekat carbon number 2. Sekarang kita cuba letak dia dekat tengah-tengah. So we put it here. So fill in with the hydrogen. Okay guys, so obviously the compound is not the same lah sebab the second one tadi methyl dekat carbon kedua kan. Kat sini. Sekarang ni methyl kita dekat carbon ketiga. So obviously the compound is not the same. So basically this is our third isomer. Okay, our third isomer. So kita ada 5 kan, so ada 2 lagi. So chain isomer adalah isomer yang di mana daripada panjang kita pendek-pendekkan chain dia. That's why kita panggil dia chain isomer. Okay, last 2. Shorten the carbon chain again by making another methyl group. Okay, tadi kita dah pendekkan dia jadi 5 kan. So kita pendekkan lagi chain dia jadi 4. Tetapi maksudnya kat sini kita ada 2 methyl. Okay, maksudnya kita form 2 methyl group. Okay, so CH3, CH3, CH3. Okay, carbon in the middle here. Carbon number 2 here has no hydrogen lah sebab dia quaternary already. So CH2, CH3. Okay, so this is isomer number 4. Last one, shift both methyl group to form another isomer. Okay, now sebenarnya kita boleh pindahkan lagi methyl group itu. Okay, one we put at carbon number 2, another one kita letak dekat carbon number 3. Tak masalah. Okay, so net fill with hydrogen. This one hydrogen, this one hydrogen, and this one got 3 hydrogen. Okay, so this is isomer number 5. Okay, so all these 5 isomers, isomer tu apa? Isomer tu compound lah sebenarnya. Cuma untuk topik ni madam sebut isomer. Sebab madam nak cakapnya isomer ni adalah compound yang mempunyai formula sama tapi susunan atom tu tak sama. So this is what isomers is all about. Okay, another way to check your answer. Macam mana kita nak check jawapan? So kita boleh check jawapan kita betul atau tidak. Cuba bagi nama. Kalau nama setiap compound tu tak sama, maksudnya betul lah jawapan awak tu. Contoh, the first one. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 6 carbon. So 6 carbon with no branch. This is what we call hexane. Ini nama dia lah, hexane.
Okay, so cuba tengok compound yang kedua. We have we have substituent at carbon number 2. Substituent kita ataupun branch kita ni nama dia adalah methyl. So methyl is at carbon number 2. So nama dia adalah 2-methyl. 2-methyl, and the longest carbon chain dekat bawah itu ada 5 kan? So kalau 5, 2-methyl pentane. 2-methyl pentane. Okey, nama ni kita akan belajar lagi next chapter. Tapi madam saja tunjuk dulu Okey, cuba tengok isomer ketiga. Methyl dekat carbon ketiga. So 3-methyl. Again, the longest carbon chain dekat bawah tu adalah 5. So 3-methyl pentane. Cuba tengok. So yang nombor 2, nombor 3, the name is not the same. Means that they are different isomer. Betul lah. Okay. So next, the fourth one. Okay, we have 2-methyl at the same carbon. Okay, so kita akan sebut carbon tu 2 kali. So 2-dimethyl, and the longest carbon chain 4 kan? Kalau 4, butane. Okay, last one. We have 2,3-dimethyl butane. Okay, so basically this is all 5 isomers for C6H14. Okay, so nak tahu jawapan awak betul atau tidak, make sure nama setiap isomer tu tak sama. Okay, so this is chain isomer. Okay, ini ada contoh. Okay, madam tunjuk another example untuk pentane. Dia dah bagi pentane. So ingat balik the first rule, we draw the longest carbon chain. Letak nombor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, then madam suka buat condense. Kat sini. Okay, double check betul tak bilangan hidrogen tu 12. Betul, then proceed lah. Okay, so basically this is the first isomer. Second isomer, kita pendekkan dia jadi 4. 1, 2, 3, 4. Okay, kita pendekkan carbon yang 5 tadi, kita pendek jadi 4. Then we form a 1-methyl group. CH3CH, CH2, CH3. Ataupun awak rasa macam insecure lah nak guna macam medium ni, tak ada masalah. CH3, CH dalam kurungan CH3, CH2, CH3. Okay, so by now sepatutnya bila awak nampak je ada bracket, maksudnya itu adalah substituent. Okay, substituent. Okay, yang ketiga. Okay, cuba kita bagi nama sekejap. So this one adalah pentane, obviously dah dalam soalan dia dah bagi tahu pentane. The second isomer is 2-methyl butane. Okay, 2-methyl butane. Okay, cuba awak tengok. Kalau madam bawa methyl ini pergi sebelah kanan, sebab contoh sebelum ni madam ubahkan position dia kan, pergi sebelah kanan kan. So untuk kes ini, kalau kita bawa sebelah kanan, isomer dia akan jadi isomer yang sama. Okay, contoh CH3, CH2, CH, CH3. So madam letak methyl dekat sini. Okay, so sebenarnya yang ini dia akan jadi carbon number 2. Okay, carbon number 1, carbon number 1, number 2 dia tak semestinya start daripada kiri tau. Okay, so dia boleh jadi start daripada kanan bergantung kepada kedudukan substituent itu. Okay, so means that this is not our isomer lah.
Maksudnya sampai situ saja isomer untuk 4 carbon chain. Next, kita akan pendekkan lagi jadi 1, 2, 3. Okay, maksudnya kita form 2 methyl group. Okay, so this is our final isomer, which is 2,2 dimethyl propane. Okay, so for pentane, there's a 3 isomers. Okay, kalau soalan macam ni keluar exam, each of the isomer will give you 1 mark. Okay, setiap satu isomer tu 1 markah. Biasanya dia akan tanya nama sekali ya. So make it this as a homework, kita discuss esok. Okay, Madam dah bagi jawapan kat bawah tu ada 2 isomers. This one ada 9 isomer. Try buat tu sambil makan apa? Makan makanan kat kafe. Burger tu boleh try buat, ada 9. Kalau 9 isomer, 9 markah nanti ya. Itu baru satu isomer, dah setengah jam dah. Okay, so next kita tengok yang kedua iaitu positional isomer. So positional isomer is an isomer that differ in the position of the functional group or substituent in the same carbon chain. Okay, contoh. Okay, Madam bagi awak CH3 pula C3H7Cl. Okay, dia bagi formula saja. Okay, dia bagi formula 1-chloropropane. Okay, kita lukis 1-chloropropane. So, maksudnya parents dia adalah propane. Kalau propane, we have 3 carbon lah. 1-chloro maksudnya chlorine dekat carbon number 1. Okay, so Madam buat expanded lah ini. Okay, this one 2-chloropropane maksudnya chlorine dekat carbon kedua. Okay, so basically cuba awak tengok compound 1 dengan compound 2. Okay, for 1-chloropropane, kita punya functional group kita halogen berada dekat carbon number 1. Okay, this one kita punya functional group dekat carbon number 2. So these two are what we call positional isomer. Kenapa? Sebab kita ubah kedudukan functional group. Itu sahaja. Dia bukan macam carbon chain tadi, chain isomer yang kita pendek-pendekkan tu, tidak. Okay, so you have to make sure the carbon maintain. Kalau carbon tu 4, cuma awak gerakkan functional group. Okay, so another example. Butin dengan 2 butin. Okay, butin 1, 2, 3, 4. Berasal daripada perkataan butin. Okay, 1 butin maksudnya double bond tu dekat carbon pertama. Okay, kalau 2 butin, 1, 2, 3, 4. Cuba awak tengok, beza compound kiri dan kanan adalah the position of the functional group. Okay, the position of the functional group. So, for this one, dia dekat carbon number 1 and number 2. Kalau 2 butin ni, position dia pada carbon number 2 and number 3. But the carbon chain maintain the same, which is 4.
Okay, kita tak pendekkan dia. Okay, another example, dimethyl benzene. Dimethyl benzene maksudnya ada dua metal dekat benzene. Benzene, ingat tak benzene? Okay, so benzene, kita buat siap-siap macam ni. So because I'm so lazy, so I just copy paste. Okay. So the first one, dia kata 1,2-dimethyl. Maksudnya metal tu berada pada kedudukan 1 dan 2. So this is our first isomer. Okay, next 1,3. 1,3-dimethyl benzene. So maksudnya kedudukan dia adalah pada 1, 3. Okay, last one, 1, 4. This one 1, 2, 1, 3, 1. So this one also called positional isomer. Okay, positional isomer. So we maintain the benzene ring, but we move one of the methyl group towards different position. So this is positional isomer. Okay, more example, I think. Okay, more example here. Methyl pentane. Okay, methyl pentane. Okay, contoh 2-methyl pentane. Pentane 1, 2, 3, 4, 5. Pentane ni ada 5 karbon. So dekat karbon nombor 2 ada methyl. So kita letak CH3. Okay, the rest kita isi dengan hydrogen. Okay, so this is 2-methyl pentane. 3-methyl pentane ni kurang, tapi methyl dekat karbon ketiga. Okay, so that's 3-methyl pentane. So cuba awak tengok kedudukan dia. This one at carbon number 2, this one at carbon number 3 yang kita buat tadi tu. Itu sebenarnya positional isomer lah. Ini carbon kedua, ini carbon ketiga. Okay, so this is the positional isomer. Okay, next. Last one. Functional group isomerism. Functional group isomerism adalah isomers that have different functional groups and different homologous series with the same general formula. Maksudnya yang ini, dia macam contoh alcohol and ether, contoh kat sini Alcohol and ether, walaupun compound tu memang compound berbeza lah kan, alcohol dengan ether. Tapi sebenarnya alcohol and ether ni formula dia sama. So same thing goes for aldehyde and ketone. Compound tak sama tapi formula sama. Okay, yang ini kena hafal pasangan dia siapa. Carboxylic pasangan dia dengan ester. So the formula is CnH2nO2. Tapi bagi medium lah, senang je. Sebab kalau you nampak je 2 oksigen, so basically that is the carboxylic acid. Okay, next alkene, pasangan dia adalah cycloalkane. So the formula is CnH2n. So this one, sila hafal. Okay, so medium tunjuk contoh lah. Okay. Functional group, okay, cuba you tengok dia bagi you formula ini C2H6O. Okay,
So basically kalau kita ubah dalam bentuk general formula, dia adalah CN H2N plus 2O. So cuba awak masukkan 2 dekat N tu. N sama dengan 2. So you akan dapat formula inilah. Okay, bila you dapat formula itu, okay, so cuba tengok balik pada table Madden bagi tu, CN H2NO. So dia adalah yang pertama tu. Okay, alcohol and ether. So maksudnya kita akan lukis dua compound, satu alcohol, satu ether. So since we have only two carbon, so means that OH at one of the carbon lah. So our first isomer is ethanol. Okay, this is ethanol. Our second isomer is ether. Ether, ingat balik, clash of clan. So lepas tu isi dengan hydrogen. Settle. Ataupun tak nak tunjuk bond, tak ada masalah. Okay, so this is the functional isomer. Functional group isomer. Functional group isomer ni kena latihan lah sebab dia kena hafal sikit. Okay, next. Apa-apa pun tengok pada formula. So, cuba tengok pada formula ini, tukarkan dia kepada general formula. So, this one, CN H2NO. CN H2NO. So, cuba isi N sama dengan 3. Dapat tak formula ini? So, kalau dapat, macam biasa, refer pada table CN H2NO. So, dia adalah aldehyde and ketone. So, maksudnya kalau ada 3 carbon, so 1, 2, 3. So, kita buat aldehyde dulu. Ingat, special feature for aldehyde adalah C double bond OH. So, ini yang penting untuk aldehyde. So, the rest kita isi sahaja dengan hidrogen. Okay, macam yang Madam cakap, untuk topik isomer ni, kita dah tak kisah guna condensed ke expanded ke nak campur ke, tak ada masalah. Okay, dia jadi penting masa yang first awak belajar lukis tadi, yang sebelum ni, last week tu. Okay, next is propanon, ketone. 1, 2, 3. Kalau ketone, kita ada C double bond O, kiri kanan ada carbon. So, ini kita isi dengan hydrogen. Okay, so this is propan. So basically, these two have same formula but different functional groups. Okay, more example. More example here. Carboxylic acid pula. Macam yang ini. The formula is CN H2NO2. Macam Madam cakap, nampak je dua oksigen, dia adalah carboxylic acid and pasangan carboxylic acid adalah ester. So we have 3 carbon over here. So 1, 2, 3. And we know for carboxylic acid kita ada COOH. Ini special feature for carboxylic acid and the rest we fill in with hydrogen. Cuba check cukup tak hydrogen ada 6. Okay, always double check the number. So next, ester, methyl ethanoate. Okay, ester, kalau you tak sure, you lukis dulu ester macam mana. Ester ada C double bond O, CO, C. Okay, so kita ada 3 carbon. So kita letak 1 carbon kat sini. Nanti kita belajar bagi nama, so baru awak tahulah methyl ethanoate tu macam mana. Okay, so basically this is the structure untuk ester. Okay, next. Okay, let's try do this together.
State how many isomers with the following molecular formula. Identify type of isomerism and draw the structural formula of the isomers. Okay, guys. So let's do this one first. Okay, then. Okay, so soalan tu dia tak spesifik. Functional group ke, chain ke, positional ke, and so on. So means that you have to draw all possible isomer. Okay, so my advice is kita akan start daripada chain. Okay, kita start daripada chain. So 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kita ada 5 carbon kan. Okay, and kita tahu macam Madam cakap tadi, kalau ada 2 oksigen biasanya dia adalah carboxylic acid. But before that, label dulu. Ini adalah isomer pertama awak. Okay, so kita ada CO, O, H. Okay, the rest diisi dengan hydrogen. Okay, this is the first isomer. Okay, ingat. Kalau chain isomer, kita akan pendekkan dia. Okay, so tadi ada 5. Kita pendekkan chain itu jadi 4. Tapi COOH tu masih maintain dekat situ. Okay, still at carbon number 1. Cuma kita pendekkan karbon tu daripada 5 jadi 4. So, kita akan form one substituent which is beta. So, kita letak dekat carbon yang kedua. Okay, the rest we fill in with hydrogen. Okay, so this is your second isomer. Next. Boleh pendekkan lagi tak? Rasanya boleh. Kita pendekkan lagi karbon-karbon kita. But we form 2-methyl substituent. Okay, Madam bawa pergi bawah sikit. So, cuba you tengok isomer pertama, kedua, ketiga. Daripada panjang jadi pendek, jadi pendek. So, this is these three. Label siap-siap. These three. Chain isomers. Okay. Next, yang keempat. Kenapa Madam tak buat yang gerak-gerak tu? Madam belum buat. Sebab yang gerak-gerak tu adalah positional isomer. Okay, methyl. Methyl tadi, yang ni dia dekat carbon kedua kan. Dia kita boleh gerakkan pergi dekat carbon ketiga. So, ketiga. So, this one kita jadi CH2. Methyl dekat sini. Okay, so basically isomers. So isomers 2 and 4 are positional isomers. Dalam example you kena label macam ni ya. Okay, last one. Last one adalah functional group isomer. Okay, untuk functional group isomer, kita compare dengan compare dengan siapa?
kita compare dengan yang straight chain lah. Okay, so contoh kita ada 5 carbon. So 1, 2, 3, 4. Tapi kalau positional isomer ester kan, so dia ada C double bond O, CO, C. So cukuplah 5 carbon kita. So tak kisah awak buat macam mana yang ester ni, as long as dia straight chain. Okay, CH2, CH2, CH3. So this is our last isomer lah, isomer kelima kita. Okay, so basically, Madam kena label dekat. Okay, isomers 1 and 5 are functional group. Iso. Okay, so maksudnya dekat sini dalam satu formula tak semestinya dia ada satu jenis isomer saja. It can form all those three isomers lah. Ini contoh dia. So kalau ini keluar exam, setiap satu isomer ini ada markah. So kalau 5 markah lah. Okay, so kalau 5 isomer, 5 markah. Okay, so always labeling your answer. Which one is positional, which one is the functional group, and which one is the chain isomer. Okay guys, so ada masa sikit. Itu nantilah media masuk. Cuba buat yang ketiga, yang kedua ni pula. Okay, yang kedua ni ada 2 functional group. So 1, 2, 3, kalau 4. Sekejap madam. Okay, rupa dia macam ni. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 isomer, double bond dekat tengah, klorin. Sekejap. CH3, CH, CH3. Okay, so this is the first isomer. Okay, so boleh tak kita buat chain isomer? Kita try ya. Kita try pendekkan chain dia. Kita try pendekkan chain. So, klorin dekat sini. CH3 pergi dekat sini. Yes, apparently we can shorten the carbon chain. Tapi rasanya dia tak boleh pendekkan. So chain isomer sampai situ sahajalah. So yang ketiga, kita cuba buat positional isomer. Okay, positional isomer ni ada CH3, CH. Okay, disebabkan ada 2 functional group. Okay, kita cuba ubah klorin pergi carbon number 1. Okay, so that's the first one. Yang keempat,
Sekarang ni klorin dah tak boleh nak ubah pergi mana. Sekarang ni kita ubah position double bond pula. 1, 2, 3, 4. Tadi double bond dekat karbon kedua, sekarang kita cuba letak dia dekat karbon pertama. Klorin dekat sini kan tadi. Okay, so that's the fourth one. The fifth one, masih 4 CH. 1, 2, 3, 4. So double bond kita bawa pergi sini pula. Klorin maintain dekat situ. Okay. Okay, next. Functional group untuk alkin. Okay, alkin pasangan dia adalah cycloalkane. Cycloalkane. So, kalau ada 4 karbon, maksudnya kita punya compound segi 4, tapi kita ada 1 klorin. Okay, so cuba bilang. Cuba kira. So, 1, 2, 3, 4, 4 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Cukup lah. Okay. So that is our 6 isomer. Ya, ketujuh. Sebenarnya kita masih boleh pendekkan, kita boleh kecilkan lagi segi 4 tu. Kita pendekkan dia jadi segi 3. Segi 3. Satu ada klorin, satu ada hitam. Okay. Sebenarnya ada lagi ni. Banyak pula isomer yang ni. Ya. Sebenarnya ada lagi. Yang ke-8. Dari segi 3. Satu klorin. Metal ni dia boleh dekat sini. So ini adalah positional isomer. Okay, okay. So cuba awak tengok. Cuba awak label. Yang mana satu position, yang Meda buat sampai 8 ni. Yang mana satu positional, yang mana satu chain isomer and so on. Okay, you learn doing that. Okay, so you try buat yang ketiga. Kita discuss esok. This is your homework. Okay, isomer ni memang kena study betul-betul lah. Okay, this one also. That's it. Okay, madam ada bagi ruang untuk awak buat dia punya apa? Dia punya exercise lah. Okay guys, so ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, madam stop sampai sini dululah. So I think that's all from me. So thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. You're welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Madam, Ya, tomorrow kuliah face to face. madam tak tahu sebab kalau madam tengah tunggu memo dulu dari college sebab sekarang ni ramai yang positif. So madam tak tahu pelaksanaan PDP macam mana. Nanti madam inform balik ya.
Oh, okay. Thank you, madam. Okay. Madam, yang recorded class hari ni punya boleh upload malam ini tak? Sebab kami punya line sangat teruk. Literally every word pun sangat teruk. Nanti madam cuba sebab madam punya line pun teruk juga ni. Jadi cuba upload hari ni. Okay, madam. Okay, madam. Bye-bye. Okay.